Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Yusnah binti Yusof, Pekta Lembaga Tabung Haji. Aurat wanita ketika menunaikan haji. Aurat wanita dalam solat mengikut mazhab Syafi'i ialah seluruh badan kecuali muka, bahagian belakang tangan dan telapaknya. Tawaf adalah merupakan rukun haji yang mempunyai syarat penutupan aurat yang sama seperti solat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima solat wanita yang telah datang haid ataupun telah balik kecuali dengan memakai khimar, yakni pakaian yang menutup aurat dari atas kepala hinggalah ke kaki. Syarat penutupan aurat ialah tidak menampakkan warna kulit dan kain yang digunakan mestilah tebal dan tidak jarang. Ciri-ciri lain bagi pakaian yang menutup aurat adalah menampakkan muka sahaja, menutupi bahagian bawah dagu, melabuhkan tudung hingga menutupi bahagian dada, lengan baju hendaklah ditutup hingga ke pergelangan tangan, pakaian mestilah labuh, tebal dan longgar, tidak menyerupai lelaki, memakai sarung kaki yang tidak menampakkan kulit dan kuku, dan sekiranya memakai kasut tinggi, pastikan tumeknya tidak berbunyi dan diperbuat daripada getah. Permasalahan berkaitan aurat wanita ketika tawaf. Tawaf merupakan rukun haji. Sekiranya syarat sah tawaf tidak dijaga, ia boleh membatalkan tawaf dan seterusnya menyebabkan haji tidak sah dan jemaah haji akan berterusan berada di dalam ihram. Antara syarat sah tawaf ialah menutup aurat dengan sempurna. Sekiranya aurat terbuka dengan sengaja, maka terbatallah pusingan tawaf tersebut. Dan sekiranya terbuka dengan tidak sengaja dan segera ditutup, maka pusingan tawaf tersebut tidak batal. Ketika isyarat atau istilam ke arah rukun Hajarul Aswad, letakkan tangan di dalam telekung atau pakai sarung lengan. Ini untuk mengelakkan lengan baju tersingsing dan menampakkan aurat. Beberapa perkara yang perlu diambil berat. Pastikan kawasan dagu, bahagian tangan hingga ke pergelangan tangan ditutup dengan kemas dan pakailah stokin yang tebal. Sekiranya memakai kacamata, berhati-hatilah agar tidak kelihatan anak rambut di kawasan muka atau telinga. Semasa sa'i, menutup aurat tidak menjadi syarat sah sa'i. Sekiranya terbuka aurat ketika sa'i, sa'i tetap sah. Walau bagaimanapun, berdosa sekiranya aurat terbuka dan dilihat oleh lelaki ajnabi. Berhati-hatilah semasa menggunting rambut untuk bertahallul dan elakkan daripada memakai stokin yang nipis atau tidak memakai stokin. Ketika dalam ihram, aurat wanita sesama wanita sama sahaja seperti mana di luar ihram. Jadi, jemaah haji wanita boleh berpakaian biasa dan tidak perlu menutup seluruh badan ketika berada di dalam bilik hotel, di dalam bilik air sama ada di hotel, di Arafah ataupun di Mina, di dalam kemah di Arafah dan Mina. Sekali lagi, anda tidak perlu menutup keseluruhan tubuh seperti mana ketika berhadapan dengan lelaki ajnabi atau ketika tawaf, walaupun ketika itu anda berada di dalam ihram. Begitu juga, aurat wanita bersama suami dan mahram, anda tidak perlu menutup seluruh badan walaupun di dalam ihram. Tapi ingat, yang penting, aurat perlu dijaga apabila bersama lelaki ajnabi di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa di dalam ihram ataupun di luar ihram. Kaum lelaki wajib menutup aurat dan berpakaian sopan di hadapan perempuan yang halal dinikahi. Manakala di tempat sunyi seperti di bilik air atau di tandas, hadnya antara kubul dan dubur. Berkata Imam Zarkashi, aurat lelaki yang wajib ditutup di tempat sunyi ialah dua kemaluannya sahaja. Ketika solat, had aurat lelaki ialah di antara pusat dan lutut.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aurat seorang mukmin dalam solat antara pusat dan lutut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Perhatian penting kepada semua jemaah haji lelaki tentang pemakaian ihram. Elok bagi jemaah haji lelaki memakai pakaian ihram bermula dari rumah ataupun dari stesen berlepas di tanah air, sekiranya jemaah lelaki akan berniat ihram di miqat Qarnul Manazil. Jika berniat ihram di Bir Ali, pakailah pakaian ihram di penginapan di Madinah. Jemaah haji lelaki tidak disunatkan beritibak, membuka bahu kanan, kecuali ketika tawaf yang diikuti dengan sa'i selepasnya. Elakkan juga beritibak ketika menunaikan solat wajib maupun solat sunat ihram. Jemaah haji yang berlanang jantina disarankan untuk berurusan di luar bilik walaupun untuk bertemu pasangan suami atau isteri. Setiap wanita yang akan bermusafir perlu mendapat keizinan daripada suaminya. Bagi mazhab Syafi'i, izin adalah hak suami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau maruahnya dan taat kepada suaminya, masuklah dia ke dalam syurga dari mana-mana pintu yang ia kehendaki. Riwayat Ibn Hibban. Bagi wanita yang ingin mengerjakan haji tanpa suami atau wali, perlu mendapatkan izin suami atau wali sekalipun haji yang dikerjakan itu haji wajib, haji nazar, haji qada ataupun haji sunat. Bagi wanita yang di dalam iddah talak raj'i, wajib memohon izin daripada bekas suaminya. Tempoh iddah talak raj'i ialah 3 kali suci atau setelah melahirkan anak. Bagi wanita yang di dalam iddah talak bain, yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tidak perlu mendapat izin dari bekas suaminya. Tempoh iddah talak bain juga ialah 3 kali suci atau setelah melahirkan anak. Bagi wanita yang berkahwin yang ingin menunaikan haji dan tiada keizinan suami, mereka perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Ada mahram yang menemaninya, yakin aman dalam perjalanan, perbelanjaan selama perjalanan adalah tanggungannya sendiri, tidak menggunakan harta suaminya dan suami tidak memerlukannya selama ia berpergian. Apakah hukum haji yang dikerjakan tanpa izin suami dan wali? Hajinya tetap sah tetapi berdosa. Bagi wanita yang di dalam iddah kematian suami, haram bagi wanita tersebut keluar rumah dan hendaklah dia berihdad. Ihdad tu adalah larangan berhias-hiasan. Jadi haram juga untuk mereka mengerjakan haji ketika dalam iddah. Tempoh iddah kematian suami ialah selama 4 bulan 10 hari. Bagi yang mengandung sehingga melahirkan anak. Sekiranya jemaah haji masih di tanah air, wajib baginya menangguhkan pemergiannya ke tanah suci. Bagaimana pula bagi wanita yang kematian suami di tanah suci? Harus bagi wanita tersebut mengerjakan ibadat haji dan umrah, tetapi jemaah haji wanita tersebut perlu kurangkan keluar masuk hotel kecuali ada keperluan atau hajat. Jemaah haji juga boleh menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah. Jemaah haji juga boleh menunaikan solat di Masjidil Haram, mengikuti program yang disusun oleh maktab sekiranya dibimbangi tiada jaminan keselamatan seandainya beliau berseorangan. Jemaah haji perlu menjaga adab dalam iddah dan sentiasa bersama dengan perempuan yang siqah, yakni yang boleh dipercayai. Berikut adalah ihdad. Ihdad maksudnya larangan berhias-hiasan bagi perempuan yang kematian suami. Seterusnya kita masuk pada bab taharah. Istinja. Beristinja dengan sempurna adalah wajib. Merujuk kepada hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Bersihkanlah diri daripada kencing kerana kebanyakan siksa kubur berasal daripada bekas kencing tersebut. Riwayat oleh Daraqutni. Rukun wuduk. Niat ketika mula membasuh muka mengikut hadnya, membasuh kedua tangan hingga ke siku, menyapu kepala dengan air sekurang-kurangnya 3 helai rambut pada had kepala, membasuh 2 kaki hingga ke buku lali dan tertib. Jemaah haji juga boleh berwuduk dengan menggunakan air yang sedikit, yakni dengan menggunakan penyembur air ataupun botol air. Jadi kebiasaan lokasi yang digunakan oleh jemaah haji untuk menggunakan kaedah ini adalah di dalam Masjidil Haram ataupun di dalam Masjid Nabawi, di dalam perjalanan, di dalam kenderaan, di Arafah, di Muzdalifah dan juga di Mina. Penggunaan air yang sedikit ini perlu menepati syarat, yakni air mesti mengalir. Berikut adalah sunat-sunat ketika berwuduk. Perkara yang membatalkan wuduk. Keluar sesuatu sama ada benda keras, cecair atau angin dan sebagainya daripada 2 jalan, ini kubul dan dubur. Hilang ingatan disebabkan gila, pengsan, mabuk, pitam atau tidur yang tidak tetap kedudukan punggungnya. Bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya dengan tidak berlapik. Menyentuh kemaluan, yakni kubur dan dubur dengan tapak tangan atau perut anak jari, sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, dan murtad. Permasalahan wuduk semasa di tanah suci. Bersentuhan lelaki dengan perempuan yang halal nikah tanpa lapik mempunyai 2 pandangan. Satu, pandangan rojeh, iaitu pendapat yang kuat, batal wuduk sama ada sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, pandangan marjuh, pendapat yang boleh diterima, tidak batal wuduk sekiranya tanpa syahwat. Pandangan ini berdasarkan keputusan Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-21 dan 22. Oleh itu, bolehlah berpegang dengan pandangan marjuh, iaitu tidak batal wuduk jika berlaku persentuhan antara lelaki dengan perempuan tanpa lapik serta tanpa syahwat disebabkan oleh kesukaran dan hajat. Pandangan marjuh ini diguna pakai ketika keluar bangunan penginapan, seterusnya hingga ketika di dalam Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, berada di dalam keadaan kesukaran seperti menaiki pesawat atau bas sepanjang tempoh mengerjakan haji atau umrah sahaja, dan ianya juga sah diguna pakai untuk tawaf dan sebagainya selagi wuduk tidak terbatal disebabkan perkara lain mengikut mazhab Syafi'i, contohnya keluar angin daripada kubul ataupun dubur. Wuduk sahibul jabirah. Sahibul jabirah ialah orang yang ada balutan, tampalan atau simen yang diletakkan kerana keperluan perubatan. Balutan atau tampalan atau simen itu menghalang air sampai ke kulit. Cara wuduk sahibul jabirah berdasarkan pendapat Muqabil Al-Azhar dalam mazhab Asy-Syafi'i, pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, sahibul jabirah hanya perlu membasuh anggota wuduknya yang sihat, anggota yang tidak berbalut, dan menyapu pada jabirahnya, yakni menyapu di atas balutannya. Digalakkan untuk i'adah atau mengulang solat yang dilakukan dengan wuduk sahibul jabirah. Sebaik-baiknya, berwuduklah dahulu sebelum tampalan dipakaikan. Maksud solat ialah satu ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya, mengandungi beberapa perkataan dan perbuatan
yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang dihisap Allah atas seseorang hamba pada hari kiamat nanti ialah solat. Jika solat seseorang itu baik, baiklah seluruh amalannya, dan begitulah sebaliknya. Riwayat At-Tabrani. Syarat wajib solat: Islam, baligh, berakal dan suci. Syarat sah solat: yakin masuk waktu, menghadap kiblat, menutup aurat, suci daripada hadas kecil dan besar, mengetahui bahawa solat itu fardu dan sunat, suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat solat, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan solat. Rukun solat ada 13 perkara. Perkara yang membatalkan solat: berkata-kata dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, kedatangan hadas kecil atau besar, terkena najis, terbuka aurat, berubah niat, berpaling badan atau dada dari arah kiblat, makan dan minum walaupun sedikit, ketawa dengan mengeluarkan suara, menangis hingga mendengarkan suara, memanjangkan rukun yang pendek, mendahului imam atau terkemudian daripada imam melebihi 3 pergerakan, dan akhirnya murtad. Waktu haram solat sunat yang tiada bersebab: sesudah solat subuh sehingga naik matahari. Selepas naik matahari lebih kurang 28 minit, waktu matahari betul-betul berada di tengah-tengah langit sehingga gelincir matahari, ataupun disebut juga sebagai waktu istiwa. Sesudah solat asar hingga maghrib, dan waktu matahari hendak tenggelam. Tetapi seandainya solat itu didahului oleh sebab, tidaklah ia dilarang. Seperti solat qada, solat tahiyatul masjid, solat jenazah, solat sunat wuduk dan sebagainya. Solat jenazah. Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Wanita juga boleh menunaikan solat jenazah berjemaah bersama-sama dengan lelaki. Biasanya ditunaikan solat jenazah selepas selesai solat fardu. Rukun solat jenazah: yang pertama, niat pada takbiratul ihram. Sahaja aku solat ke atas mayat ini 4 kali takbir, fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Berdiri bagi yang berkuasa tanpa sebarang rokok dan sujud, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat Ibrahimiyah sesudah takbir yang kedua. Doa khas bagi jenazah sesudah takbir yang ketiga. Sekurang-kurangnya, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Memberi salam sesudah takbir yang keempat. Solat Jumaat bagi wanita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat Jumaat itu wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjamaah kecuali 4 jenis manusia: hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak-anak dan orang yang sakit. Riwayat Abu Daud dan Hakim. Kesimpulannya, wanita tidak wajib solat Jumaat, tetapi sekiranya mereka solat, solat itu sah. Jika mereka solat juga, hendaklah duduk di kawasan telah ditetapkan. Dan selesai solat Jumaat, wanita tidak perlu solat zuhur. Lebih afdal solat zuhur di kediamannya sendiri. Niat solat Jumaat: sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam, tunai kerana Allah Ta'ala. Perlu diambil perhatian, di Tanah Suci, azan pertama pada hari Jumaat dilaungkan setengah jam sebelum masuk waktu. Jemaah tidak boleh menunaikan solat sunat qabliyah dan solat zuhur pada waktu tersebut kerana belum masuk waktu. Solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu adalah solat fardu yang didirikan oleh orang yang tidak ada kemudahan atau kemampuan untuk bersuci atau berhalangan menggunakan air atau debu. Disebut juga faqid tahurain. Contohnya, seperti di dalam kapal terbang,
di dalam bas dan sebagainya. Wajib mengulangi solatnya apabila dia sudah memperolehi kemudahan atau kemampuan untuk bersuci atau tiada berhalangan menggunakan air jika waktu solat masih ada. I'adah jika waktu masih ada dan qada jika waktu solat telah luput. Boleh merujuk kepada fiqh al-mazahib al-arba'ah daripada Bayan lil Hajj dan juga boleh kita rujuk dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Dar Ihya At-Turath. Peringatan, solat hormat waktu bagi faqid tahurain, orang yang tidak ada air atau debu untuk bersuci ketika musafir, boleh dijamakkan secara jamak takhir sahaja dan qasar, tidak boleh dijamak takdim. Masbuk. Masbuk ialah makmum yang tidak sempat solat bersama imam dari awal takbiratul ihram dan tidak sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah apabila imam telah rukuk. Maka, tidak wajib atasnya menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihahnya dan teruslah rukuk bersama dengan imam. Muafiq. Makmum muafiq ialah makmum yang mempunyai cukup masa bersama imam untuk membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana. Di sini, wajiblah makmum tersebut menyempurnakan atau menyelesaikan bacaan surah Al-Fatihahnya sebelum rukuk. Kaifiat solat dalam keadaan sakit. Kebiasaannya, waris atau siapa jua boleh menolong orang sakit atau uzur untuk mengambil wuduk. Setelah itu, bantulah pesakit atau orang yang uzur itu untuk menghadap ke arah kiblat sesuai dengan keadaannya. Contohnya, boleh duduk iftirasi, seperti duduk antara dua sujud, berbaring mengiring menghadap kiblat, berbaring terlentang dengan kaki dan kepala menghadap kiblat, isyarat kepala dan isyarat mata. Memadai kalau yang tak mampu, dikerjakan solat tersebut dalam hatinya sahaja. Adab ketika berada di dalam masjid. Jemaah haji boleh berniat iktikaf ketika masuk dalam masjid dengan niat nawaitul iktikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Kemudian, solat sunat tahiyatul masjid dan perbanyakkan solat-solat sunat yang lain. Membaca Al-Quran, banyakkan berzikir, bersedekah dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram, perbuatan makruh ataupun perbuatan yang sia-sia yakni lagha. Hendaklah menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Sentiasa berada dalam keadaan berwuduk. Solat qasar. Solat qasar ialah memendekkan solat daripada 4 rakaat kepada 2 rakaat. Seperti solat zuhur, solat asar dan juga solat isyak. Tidak boleh memendekkan solat maghrib dan subuh. Syarat-syarat solat qasar. Hendaklah perjalanan itu diharuskan oleh syarak. Jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah atau 91 km. Berniat qasar dalam takbiratul ihram. Tidak berimam dengan orang yang solat tamam atau orang yang solat sempurna. Dan hendaklah solat qasar itu terdiri daripada solat yang 4 rakaat sahaja. Solat jamak. Solat jamak ialah menghimpunkan solat zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jamak takdim ialah mengerjakan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur, atau solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Jamak takhir ialah mengerjakan solat zuhur dan asar dalam waktu asar atau solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Syarat jamak takdim mendahulukan solat zuhur daripada asar dan maghrib daripada isyak. Berniat jamak dalam solat pertama sebelum salam, afdalnya dalam takbiratul ihram. Berturut-turut di antara solat yang dijamakkan itu. Berkekalan perjalanan hingga takbiratul ihram solat yang kedua. Berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama berkekalan sehingga didirikan solat yang kedua. Syarat jamak takhir. Hendaklah berniat jamak dalam waktu yang pertama,
berkekalan perjalanan hingga memberi salam solat yang kedua, jamak takhir harus dikerjakan dengan menunaikan solat asar diikuti zuhur atau isyak diikuti maghrib. Sunat didahulukan solat zuhur diikuti asar. Begitu juga solat maghrib diikuti isyak. Kecuali jika waktunya sempit dan tidak mencukupi 2 solat fardu, maka wajiblah didahulukan solat yang mempunyai waktu terlebih dahulu. Solat jamak dikerjakan dengan 2 azan dan 2 iqamah. Jika solat itu dikerjakan dengan berjamaah, maka makmum hendaklah berniat menjadi makmum dan imam berniat menjadi imam. Solat jamak di Arafah dan Mina harus menjamakkan solat fardu di Arafah dan Mina. Solat jamak yang dilakukan adalah secara tamam, yakni secara sempurna 4 rakaat dengan tidak mengkasarkan. Sebab harus jamak adalah kerana masyaqqah ataupun kerana hajat, bukan kerana musafir. Wuduk dan solat daimul hadas. Jemaah haji yang mengalami daimul hadas yang ingin melakukan solat jamak tamam dalam kemah semasa di Mina dan mengalami masyaqqah, yakni kesukaran untuk mengulangi wuduknya bagi solat yang kedua, bolehlah bertaklid kepada mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi berpendapat orang yang daimul hadas wajib memperbaharui wuduk setiap kali masuk waktu solat fardu, bukan setiap kali hendak solat fardu dan sunat seperti mana yang kita pegang sebelum ini. Pendapat ini terhad ketika di masyair sahaja, merujuk kepada Resolusi Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan tahun 2017. Kembali kepada persoalan solat jamak dan kasar, jemaah haji perlu memberi perhatian. Sebaik sahaja tiba di Madinah, jemaah haji tidak dibolehkan menunaikan solat secara jamak dan kasar kerana mereka telah terputus daripada status musafir. Ini adalah kerana jemaah haji telah mengetahui bahawa mereka akan berada di Madinah lebih daripada 4 hari 4 malam. Maksudnya mereka telah bermukim. Mereka hendaklah solat seperti biasa setibanya mereka di bumi Madinah. Sebelum bertolak ke Mekah, jemaah juga tidak boleh menunaikan solat jamak dan qasar di hotel di Madinah kerana mereka belum memulakan musafir. Solat secara jamak dan qasar hanya boleh dilakukan setelah bas bergerak dan berhenti di masjid atau surau di R&R di sepanjang lebuh raya dalam perjalanan ke Mekah, ke Madinah ataupun ke Jeddah. Begitu juga bagi kes jemaah yang akan bergerak ke Arafah, tidak dibenarkan menunaikan solat jamak dan qasar semasa di bangunan penginapan di Mekah kerana jarak tidak mencukupi. Sekian sahaja dari saya, Hajjah Yusnah binti Yusof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.